Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah taala masih lagi memberikan peluang kepada kita, masih lagi diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Ta'ala daripada sekalian nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sekalian hamba-Nya. Termasuklah dua nikmat yang terbesar, iaitu daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bersama setelah satu tempoh yang agak lama kita terpaksa cutilah. Memandang keadaan tidak mengizinkan kita. Walau bagaimanapun pada kesempatan pada malam ini Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala. Sebagai salah satu cara Allah Ta'ala nak suruh kita jadi baik. Kata ulama, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak suruh dia jadi baik, maka Allah Ta'ala bagi dia kefahaman dalam ilmu agama. Tidak lain tidak bukan untuk kita ubah diri kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dengan cara kita buat segala hak-hak Allah Ta'ala dan kita tinggal segala daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Dan bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, maka kata ulama, para malaikat rahmat pakat turun neraka. Dia turun, dia berada dalam majlis ilmu dan dia akan mendoakan rahmat kepada kita orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bila mana majlis tersebut belum bercampur dengan benda-benda maksiat, selanjutnya dia akan doa kepada kita. Maka syukur pada Allah Ta'ala malam ini kita boleh duduk dalam rumah Allah dalam majlis ilmu untuk kita menyambung sesi kuliah kita. Di sesi kuliah kita, dan Alhamdulillah pada malam ini hamba hadir, kita sama-sama akan berkongsi ataupun kita akan membincangkan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Dan pada kuliah yang sebelum ini, maknanya kuliah yang terdahulu belum pada kita cuti lama tu, maka telah pun kita baca daripada mukaddimah ataupun daripada kuliah kitab. Kita berkenalan dengan pengarang kitab ini, kitab Penawar Bagi Hati ini, yang merupakan pengarang dianya orang yang sangat-sangat hebat, orang alim. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, ia mengajar di Tanah Haram, mengajar di Makkatul Mukarramah. Bukan cara-cara orang yang boleh mengajar Mekah ni. Sebab apa? Sebab dia kawasan tumpuan. Bila sebut Makkatul Mukarramah, maka ada orang-orang alim ramai. Jadi kalau kita orang biasa nak mengajar, tak boleh nasgur semacam. Ayahnya bukan orang calang-calang, orang hebat. Syekh Abdul Qadir ini merupakan ulama daripada Mandili Indonesia. Dia ulama yang alim, mengarang banyak kitab, dan pada kitab ini, kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili memberikan satu ilmu awal ataupun bimbingan awal. Disebut juga sebagai kitab Ibtidaiyah, kitab permulaan bagi orang-orang yang nak membersihkan hati, nak berjalan menuju ke hadratillah. Ataupun lebih tepatnya dikenali sebagai kitab yang beraliran tasawuf. Kalau kitab fiqh membincangkan bab ibadat,
Kalau kitab Usuluddin ataupun Tauhid membicarakan tentang ilmu akidah, kena Allah Ta'ala, kena Nabi, kena Rasul, maka kitab tasawuf ialah bagaimana kita nak membersihkan hati, membuang segala gangguan-gangguan dalam hati kita, dan kita menggantikan benda-benda ataupun af'al-af'al, perbuatan-perbuatan yang boleh menghampirkan kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang terhormat oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita sambung tentang pendahuluan. Kalau dalam kitab tuan-tuan tu pada muka surat 9. Baik. Jadi pendahuluan, bila sebut pendahuluan maknanya mukaddimah. Kalau kuliah lepas kita kenal dah siapa dia pengarang kitab. Dia masa dia terhadap dia, kita nak mengaji kitab Syekh Abdul Qadir, maka kita kena kenal siapa dia ke pengarang dia. Kalau tak kenal lagu mana kita nak mengaji, lagu mana kita nak dapat keberkatan, dah kau nak mengadap dia tak ada dah. Dia nak mengadap dengan Syekh Qadir, Syekh Qadir Al-Mandili memang tak boleh dah sebab dia meninggal dah. Bahkan kata ulama, kitab dia penawar bagi hati ini sahaja sudah pun berumur 64 tahun. Selamat ataupun selesai khatam penulisan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah, sampai hari ini umur dia lebih kurang 64 tahun. Kalau kerja-kerja FHC tu masalah. Kalau kerja, maknanya atas keberkatan yang ada pada kitab ini, maka diguna pakai sampai ni. Tak puas. Dia tak puas kita mengaji bab tasawuf. Kalau buku-buku lain kita baca sekali tak sedap. Dia tak sedap puas. Tapi kitab ini memberi satu gambaran ilmu yang ada dalam kitab penawar bagi hati ini, satu keberkatan. Kau ngaji, kau kena Allah, kau ngaji, kau kena Allah. Naknya yang ngaji. Itu penting. Kalau duduk saja dulu tak sampai ilmu, kena cari. Al-ilmu bita'allum, kata ulama. Nak ilmu kena belajar, dan salah satu cara belajar kita cari ilmu-ilmu daripada kitab-kitab yang muktabar. Baik, pendahuluan. Ketahuilah olehmu, hamba baca kitab Jawi. Kalau lagi sikit-sikit tu biasa dia adalah sebab ada dengan tuan-tuan tu kitab-kitab hak terjemah. Tapi isinya adalah samalah dasar ataupun kata-kata dia. Isi seperti dia serupa je, cuma mungkin kadang-kadang terjemah tu lain sikit daripada bahasa Jawi. Baik, ketahuilah olehmu, maknanya ketahuilah daripada kalangan kita lah, yakni al-muridul ilmi, orang yang ngaji ilmu, atau lebih tepat digelar sebagai mukallaf, orang yang diberi taklifat, orang yang diberi amanah untuk kita jadi khalifah atas muka bumi. Ketahuilah olehmu, maknanya ketahuilah daripada kita semua bahawasanya ilmu tasawuf itu, di maknanya berikan awal pada bab pendahuluan ini, pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili nak memberi gambaran, nak suruh kita kenal gapo diokah yang dikata dengan ilmu tasawuf. Bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia, maknanya ilmu yang kita kena tahu. Bahkan kata ulama, ilmu tasawuf merupakan ilmu fardu ain. Fardu ain maknanya wajib ngaji atas setiap orang. Ada orang kata tak usah ngaji ilmu tasawuf, nak ngaji ilmu fiqh, nak semaya ya, tak sudah, tak selesai, tak sempurna semaya dia. Walaupun dari segi hakikat dia ikut syarat-syarat ruku-ruku semaya cukup dekat belakang tu, syarat dia cukup dekat belakang tu, rukun cukup 13 rukun, tapi hakikatnya semaya dia itu hanya sekadar sah pada syarat. Tetapi dalam dalaman semaya tersebut kadang-kadang kosong semaya dia. Ibarat buat amal ibadat tanpa ada insting, ada rasa. Semaya orang kata sekadar semaya. Walau bagaimanapun ilmu tasawuf merupakan bagaimanakah satu sifat, satu keadaan kita nak semaya kita yang merupakan ibadat ataupun pada bahagian fiqh sempurna dengan hadirnya perasaan-perasaan yang berpunca daripada bersihnya hati kita. Kita semaya tapi hati tak bersih, tak comel juga semaya kita, tak sempurna juga. Kita semaya ada perasaan riak, nak tunjuk ke orang. Semaya 2 rakaat berasa boleh masuk syurga tu.
Allah ni kapur lain lah. Kapur ni alhamdulillah bagus berlaku. Maknanya semaya dia tidak sempurna jika masih ada lagi masalah-masalah yang melibatkan tidak jaga hati perasaan dia dalam semaya. Kadang-kadang tak mari rasa khusyuk, kadang-kadang mari lintasan-lintasan hati lala kepada Allah walaupun kita duduk semaya. Jadi sebab itulah kena mengaji ilmu tasawuf. Maknanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Itu konsep dia. Dia mengaji ilmu tasawuf sebab apa? Nak bagi hati. Ni. Sama ada kelakuan yang dipuji. Maknanya kelakuan yang dipuji af'alul mahmudah, kelakuan ataupun perangai-perangai hak comel yang dipuji. Apa dia? Seperti merendah diri dan sabar. Dia merendah diri, sabar, syukur, qanaah. Qanaah ni cukup tak apa hak tu beri. Syukur semua. Maka itu semua masuk dalam bab af'alul mahmudah ataupun sifatun mahmudah, sifat-sifat kepujian. Ni. Baik. Atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Bila sebut perkataan ataupun kelakuan yang dicela, maka ini dikatakan sebagai sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat hak tak kena dengan syarak, hak tu halal, maka dikira sebagai sifat-sifat mazmumah. Sebab itulah bila sebut pada umumnya, seperti mana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia, kitab Ihya Ulumuddin, gambaran ini digelar sebagai akhlak. Ngaji tasawuf sebab nak jaga akhlak. Di mana puncanya akhlak? Daripada hati kita. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab yang ketiga muka surat 80, Imam Al-Ghazali ada sebut kepada kita ibaratun an hayatin fil nafsi rasikhah anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Ini satu gambaran Imam Ghazali nak suruh kita kenal. Kita tahu gapo diakah akhlak, gapo diakah masalah hati, gapo diakah gambaran yang terhasil daripada hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, suatu ungkapan tentang keadaan tabiat diri yang melekat kuat, yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan senang tanpa perlu berfikir dan bertimbang. Bila sebut akhlak, bila sebut perangai, bila sebut insting dalamnya kita daripada hati kita, maka benda ni dia akan terzahir dengan perbuatan. Tak payah fikir. Kita nak tahu akhlak kita comel ke tak? Tengok pada perbuatan. Kenapa? Kerana perbuatan itu adalah gambaran kepada akhlak. Kalau kita ni biasa kecek berlauk, hati kita ni biasa menipu, maka mulut kita sentiasa kecek menipu, kecek berlauk. Dan kalau kita biasa buat benda-benda jahat, gambaran dalam hati kita tu dia terbit melalui perbuatan kita. Jadi nak tengok keadaan kita, tengok pada perbuatan kita. Itulah keadaan hati kita. Orang yang hati bersih, orang yang hati dia dalam keadaan sejahtera, maka perbuatan dia tidak akan lari daripada hati dia yang sebenar. Sebab itu konsep dia, bagaimanakah nak baiki keadaan ataupun akhlak kita, maka kena baiki hati. Situ sipir dia. Dia. Sebagaimana juga yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimanakah akhlak itu menzahirkan perasaan hati, tak kena fikir, dia otomatik sekali. Kalau kita buat, bagi daripada hati. Tak ada orang buat saja-saja tanpa berasal ataupun datang daripada hati. Cuma bezanya, kadang-kadang daripada hati dia pergi kotak dulu, dia fikir dulu. Dia fikir dulu baru buat perbuatan. Dia bagi orang-orang yang tidak kena ataupun hati dia sudah biasa dengan keadaan sedemikian, maka ia sudah biasa, ia sudah jadi satu adat bagi dia, duk ulang. Biasa buat maksiat dalam hati, maka begitulah keadaan dia. Sehari. Sehingga kan dia rasa tak perlu fikir, tak perlu gapo dah. Benda ni kata-kata dia jadi satu tabiat. Bahasa Inggeris sebut habitual. Dia keadaan kebiasaan dia tu. Dia buat salah pun dia tak berasa dah. Kenapa?
kerana adalah gambaran daripada hati dia. Jadi cara dia kena baiki hati, kena bersihkan hati dia. Barulah dia boleh menzahirkan akhlak ataupun af'al, perbuatan-perbuatan itu dengan keadaan yang baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga disebut oleh para ulama kepada kita tentang cara-cara kita nak menyebabkan hati kita jadi comel. Kita nak suruh akhlak kita tampil keluar terbitnya dalam keadaan baik. Disebut oleh Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab dia Tanwirul Qulub fi Muamalah Alam Al-Ghuyub. Kata dia, dia kata ada 4 cara. Lagu mana kita nak suruh terbitnya ataupun keluarnya akhlak-akhlak yang terpuji daripada diri kita. Apa dia? Yang pertama iaitulah kena bijaksana. Kita kena pandang. Apa yang dikatakan dengan sepandang tu? Maknanya kita tahu membezakan hak mana merupakan perintah ataupun suruhan Allah, hak mana merupakan larangan daripada Allah. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita buat-buat tak tahu. Hak ni ramai. Dia kita tahu benda ni melanggar syarak. Kita tahu benda ni hak Allah Ta'ala larang, kita buat juga. Itu masalah. Dia kapur lain lah, kapur ni bagus berlaku, alhamdulillah. Maknanya dia kena bijak, dia kena pandang menilai hak mana hak Allah Ta'ala suruh, hak mana hak Allah Ta'ala larang. Maka bila mana dia boleh nilai, dia boleh bijaksana atas segala perbuatan hati dan af'al dia, maka pada ketika ini dia boleh jaga hati dia. Itulah cara dia yang pertama. Dia kena bijak, kena pandang, membezakan hak dan yang batil. Yang pertama, untuk kita melahirkan ataupun kita nak zahirkan keadaan ataupun perasaan-perasaan yang baik daripada jiwa kita, daripada hati kita, dan akhirnya dipamerkan melalui perbuatan. Yang pertama tadi, kena bijak, kena pandang. Yang kedua, kita kena berani. Kata ulama, kita kena berani. Apa yang dikatakan dengan berani? Maknanya ialah kita berani lawan hawa nafsu kita. Kita lawan hawa nafsu hingga dia tunduk kepada akal. Nafsu pokok mana pun dia akan kalah dengan akal. Hak jadi benar dia semua tu, kita dah turang ni kan. Dia tunggu hawa nafsu semacam. Menyebabkan akal kita jadi tewas kalah. Walaupun kita tahu benda tu salah, tapi nafsu tu buat juga, maka kita tunggu. Akhirnya kita jadi hanyut gitu ya. Ayatnya kita tak berani untuk menggunakan akal sebaiknya lawan hawa nafsu. Jadi cara yang kedua, kita nak suruh akhlak kita baik, jiwa kita bersih, iaitulah kita kena berani menekan hawa nafsu. Ni. Dan salah satu cara kita nak nyik hawa nafsu kita ialah bagaimana kita berpuasa. Itu cara terbaik. Dia lawan hawa nafsu kita puasa. Bila mana kita puasa, lembut berlaku, tak ada tenaga. Nak buat maksiat pun jadi tak berapa nak berahi. Dia nak makan kenyai pun. Dia hak tu kadang-kadang ada juga. Mungkin boleh Ramadan dan sebagainya ada. Tapi nanya bila mana kita puasa, maka nafsu kita jadi lemah. Lembut nafsu kita. Itu satu cara dia. Mana kita kena berani lawan semua hawa nafsu. Dia nafsu berasa nak minum susu, kita minum masuk. Dia berasa nak minum panas, kita minum pink. Gitu deh. Maknanya dah lawan semua. Jangan benda nafsu pada akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak menzahirkan, kita nak menerbitkan perasaan ataupun keadaan jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Iaitulah kita kena jaga diri kita. Hal ni yang paling penting. Allah Ta'ala sebut, Qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Qu anfusakum, mujaga diri kamu. Wa ahlikum, dan daripada ahli keluarga kamu, naro, daripada bakaran, jadi bahan bakar api neraka. Lagu mana cara kita jaga? Lagu mana cara? Adakah dengan cara kita beri rumah soleh, rumah sedap duduk, pagar ada siap? Dia jaga lagu tu kau, beri makan cukup. Jaga yang itulah bagaimana kita jaga dengan cara kita suruh, kita didik. Buat hak Allah Ta'ala suruh, tinggal hak Allah Ta'ala larang. Itu cara jaga. Dia jaga, makna dengan kata lain, biar kena dengan syariat hak Allah Ta'ala nak.
bukan ikut perasaan kita. Kemudian yang keempat, bagaimanakah cara kita nak melahirkan akhlakul karimah ataupun af'al-af'al, sifat-sifat yang baik, iaitulah kita kena bersifat adil dengan kehendak, dengan jiwa kita sendiri, yang itulah kita kena jaga biar bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, itulah sebenarnya keadilan bagi kita. Kenapa? Kerana dengan adanya hawa nafsu duk lawan kita, duk suruh kita buat benda jahat, maka bila mana kita turut, kita cenderung, maka kita jadi zalim atas diri kita. Kenapa? Kerana hak-hak diri kita ialah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita illa liya'budun, kata Allah. Semata-mata nak suruh kita ni beribadat, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar Allah Ta'ala adakan kita, Allah Ta'ala buat kita nak suruh kita ni bersuka-suka, tidak. Nak suruh kita ni suka-suka atas dunia, bersenia-senia atas dunia tu, sekadar nak suruh kita buat amal ibadat, menyerahkan diri kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maknanya dengan empat perkara ini menyebabkan kita, jiwa kita boleh jaga, hati kita boleh sabar atau boleh tetap atas jalan nak melahirkan keadaan-keadaan ataupun jiwa kita yang sentiasa nak kepada Allah Ta'ala semata-mata dalam keadaan hati kita yang bersih, di hati kita yang sejahtera. Dan sebenarnya itulah yang dikatakan sebagai bagaimanakah cara kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala, menepati kehendak ilmu tasawuf. Dia tak ada cara lain. Nak tak nak, kita kena mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dia konsepnya kembali kepada hati. Tengok pada hati kita. Secara mana kita hati kita dengan Allah Ta'ala, maka itulah sebenarnya penilaian Allah Ta'ala atas kita. Allah Ta'ala tak tengok kita secara mana atas dunia, kaya kah kita, suhu kah kita, tu belakang. Tapi Allah Ta'ala akan tengok pada hati kita, secara manakah hati kita boleh menetapkan Allah Ta'ala sebagai matlamat dalam kehidupan kita. Baik. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu amaran ataupun satu keadaan yang dikatakan sebagai penyebab utama kepada penyakit hati ialah bagaimanakah kita lawan hawa nafsu kita dan penghalang kepada ibadat. Dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut 4 awa'id. Apa dia awa'id? Maknanya benda-benda yang boleh mencegah daripada kita buat amal ibadat untuk kita hampirkan diri kita kepada Allah. Kita tak boleh lari dah daripada gangguan-gangguan ibadatnya. Ada 4. Apa dia? Yang pertama, syaitan. Syaitan merupakan musuh kita yang nyata. Inna syaitana aduwwun mubin. Semua syaitan itu musuh bagi kamu hak nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh bagi amal ibadat kita, musuh bagi kita nak mendekatkan diri kepada Allah, iaitu hawa nafsu. Bila nak semaya ada selalulah perasaan kita mari. Dia nak riak, nak ujub, dia nak tunjuk ke orang, nak bangga diri, dia berasa hebat dengan amal kita. Dia maknanya gangguan-gangguan daripada hawa nafsu. Yang ketiga, penghalang kepada ibadat kita kepada dia, iaitulah makhluk. Cuma akan takbir Allahu Akbar, mari mikir lalu perasaan ingat kita kepada makhluk. Dia ingat orang tu, tengok orang tu berapa gitu gini. Dalam keadaan kita semaya pun masih lagi lala kita dengan makhluk. Kita semaya sama Allah Ta'ala, tapi dalam fikiran kita, dalam hati kita gangguan-gangguan tentang makhluk. Ini kita kena buat. Kena bersih daripada hati kita. Dan yang keempat, gangguan kepada amal ibadat kita nak hampirkan diri kita kepada Allah, iaitulah dunia, harta kita, kereta kita, rumah besar. Maknanya 4 inilah yang sentiasa ada dengan kita, mengganggu perjalanan kita untuk kita hampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kena beringat cara dia, jaga hati kita, belajar ilmu tasawuf, insya-Allah dengan bimbingan ataupun daripada tunjuk ajar yang dibekalkan oleh ulama-ulama kepada kita, maka insya-Allah kita boleh didik hati kita. Dan dalam keadaan yang sama, siapa satu ketiga
boleh menyebabkan hati kita tak ada dah masiwallah, tak ada dah benda lain daripada Allah kecuali Allah Ta'ala yang hidup dalam hati kita. Masa tu barulah mari bahasa mani kita buat amal ibadah. Bahasa ikhlas dia mari bahasa kita ni nak kepada Allah Ta'ala semata-mata, buat amal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Cara dia macam mana? Kena mujahadah lah dulu. Dia kena lawan nafsu, kena bersih hati kita dengan sebenar-benar, barulah kita boleh meletakkan Allah Ta'ala dalam hati kita. Dia baik. Dan ada pun faedahnya maknanya faedah bagi ilmu tasawuf. Apa dia? Maka menyampaikan ia maknanya menyampaikan akan ilmu itu kepada mengusungkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini panggil matlamat dia kita mengajar ilmu tasawuf. Nak suruh tak siapa ada benda lain dalam hati kita. Dia nak suruh dia ada Allah Ta'ala jah semata-mata dalam hati kita. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya menghiasinya dengan memandang, maknanya biar hati kita tu jadi syuhud. Hati kita tu hanya melihat kepada Allah, dan nampak Allah Ta'ala. Setiap gerak-geri kita, setiap pekerjaan kita, gapo kita buat dalam hati kita, pandangan kita hanya nak kepada Allah Ta'ala. Payuh nak boleh setara tu tapi tak mustahil. Cara dia kena mujahadah. Betul-betul kita jaga hati kita, barulah kita boleh meletakkan Allah Ta'ala dalam hati kita. Dan setiap gerak-geri kita, setiap perbuatan kita hanya nak kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya asas ataupun tujuan kita mengajar ilmu tasawuf. Dan ada pun hantarannya, maknanya syuhud dia, pandangan ilmu tasawuf, maka iaitu hati manusia. Tempat dia, tempat tiliknya mana? Di hati. Tempat kita nak baikinya mana? Di hati. Dari situ punca dia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya, maknanya daripada segala benda yang masuk dalam hati. Daripada segala penyakit-penyakit mazmumah, penyakit-penyakit kecelaan yang Allah Ta'ala taksir, yang melanggar dengan syarak, maka mari di hati. Begitu juga daripada benda-benda yang baik, benda-benda kepujian, benda-benda yang mahmudah, semua pun mari daripada hati belaka. Jadi bagaimanakah kitab ini penawar bagi hati, memberi satu petunjuk kepada kita ataupun bimbingan kepada kita melalui susunan yang telah diatur oleh pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala kepada kita. Lepas pada bab pendahuluan, maka akan diceritakan tentang ataupun akan dibincangkan tentang anggota yang 7. Maknanya dalam kitab ni dia bincang daripada 7 anggota yang wajib kita jaga. 7 anggota yang wajib kita jaga daripada apa dia? Iaitulah yang pertama mata, kemudian telinga, lidah, perut, faraj, kemudian 2 tangan dan 2 kaki. Maka benda-benda anggota-anggota inilah yang akan kita bincangkan. Apa? Kerana setiap perbuatan kita sehari-hari, setiap masa tak boleh lari daripada kita guna anggota-anggota ni. Maka kena belajar cara-cara kita nak jaga anggota ni. Kemudian juga lepas pada tu, pada bab ataupun bahagian yang kedua, maka pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan bincangkan kepada kita daripada 10 sifat mazmumah yang kita kena buat. Sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang tak kena dengan syarak. Daripada 10 sifat apa dia? Lupa atas makanan, kuat makan. Makan. Kemudian sifat lupa atas berkata-kata, berhikayat. Dia kemudian menyatakan sifat marah. Dia akan bincang juga sifat dengki, kasih akan harta, dia kasih kepada kemegahan, kasih akan dunia, membesarkan diri, ujub dan riya. Itu 10 daripada sifat-sifat mazmumah yang akan diceritakan ataupun dibincangkan oleh pengarang kitab bersama-sama kita. Kita akan bincang sama-sama. Kemudian selepas selesai dah kita buat ataupun kita bersihkan hati kita daripada 10 sifat-sifat kecelaan ini, maka apa yang perlu kita buat, iaitulah kita bersih, kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Maknanya kita buat daripada hak tak comel,
kita ganti dengan sifat-sifat yang mahmudah, kepujian kepada dia, iaitulah taubat. Dia dah buai daripada dosa dah, bersih dah hati kita dah, maka kita kena yang pertama taubat. Kemudian bincang juga tentang khauf. Apa itu khauf? Puasa yang kita buat, amal, buat ibadat, semua tu kerana kita takut kepada Allah. Dia pengarah akan bincang juga. Kemudian bincang tentang sifat zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih akan Allah Ta'ala, redha dengan qada, dan yang terakhir ingat akan mati. Maka itulah yang dikatakan sebagai satu susunan yang baik yang telah disusun oleh pengarang kitab kepada kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang merupakan satu cara permulaan kita nak menuju ke hadratillah. Sebab itu hamba sebut kitab ini sebagai kitab ibtidaiyah, kitab permulaan kita nak mengenal ilmu tasawuf, kita nak bagi kita. Kemudian lepas pada kitab ini dia akan pergi kepada kitab yang lebih tinggi sikit. Misalnya disebut sebagai kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin pula kita belajar lagu manakah cara kita nak berjalan ke hadratillah. Maka dalam kitab itu Minhajul Abidin, pengarang kitab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ajar pula cara lagu manakah kita nak menuju kepada Allah Ta'ala dengan rintangan-rintangan ataupun aqabah-aqabah yang perlu kita hadap, sehingga kan pada aqabah yang terakhir, iaitulah aqabah alhamdu wa syukur. Aqabah kepujian ataupun kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala setelah kita berjaya mengharungi perjalanan orang-orang yang sedang menuju ke hadratillah. Maka di manakah timbul persoalan? Orang kata tak suruh ngaji lah ilmu tasawuf ni sesat, isi. Dia tak ada ilmu tasawuf, satu ilmu yang baik. Kita nak bersih hati kerana nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita yang sudah sejahtera. Kita tak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang mati ataupun hati yang sakit. Sebagaimana disebut oleh para ulama rahimahullah ta'ala kepada kita, bila sebut hati maka ada 3 kategori, 3 bahagian hati. Yang pertama, hati yang hidup. Ni qalbun hayyun, hati yang hidup. Lagu mana hati yang hidup? Mana hati yang sentiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sebut kepada Allah, sentiasalah hati dia berkekalan atas Allah Ta'ala. Itu hati yang hidup. Yang kedua kata ulama, hati yang sakit. Dia qalbun marid, hati yang sakit. Lagu mana hati yang sakit? Iaitulah hati yang kadang-kadang buat maksiat. Kadang-kadang hati kita comel buat amal ibadat. Sebagaimana iman kita, kata ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naik molek, alhamdulillah kita rajin buat amal, rajin semaya, rajin puasa sunat, rajin buat amal ibadat. Tetapi bila mana yang pus, maknanya iman kita dalam keadaan turun, maka pada ketika itulah kita jadi lala kepada Allah Ta'ala, buat maksiat, buat benda Allah Ta'ala lagi. Itu adalah sifat manusia. Maknanya hati kita ni, yang kedua dikatakan sebagai hati yang sakit. Manakala hati yang ketiga kategorinya ialah qalbun hati yang mati. Hati yang maknanya hati yang matilah, hati yang tak hidup. Lagu mana keadaan dia? Hati dia sudah tertutup dengan dosa-dosa dia buat. Bila mana kita buat dosa, maka kata ulama, diletakkan satu titik hitam pada hati kita. Buat dosa tu yang pucuk hitam, seputih. Akhirnya kegelapan pada hati kita. Dalam keadaan itu hati kita sudah keras dan tidak boleh menerima daripada segala hidayah. Susah orang nak bagi nasihat pun tak saya dengar ada dalam itu. Ada orang bagi ajar orang nak orang benda-benda baik pun tak saya terima dah. Kenapa? Dikatakan sebagai hati yang sakit. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita boleh nilai hati kita di mana. Adakah hati kita dalam keadaan hati yang mati, ataupun hati yang sakit, ataupun hati yang hidup. Masing-masing yang mencorakkan hati. Maka sebab itulah tuan-tuan, kena jaga hati kita supaya menepati dengan keadaan hati yang sentiasa nak bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata dalam setiap keadaan. Dan adapun hukumnya, maknanya hukum kita belajar ilmu tasawuf, maka fardu ain. Hukum dia fardu ain, maknanya wajib atas setiap orang. Bukan kata demo yang wajib, kita tak. Maknanya semua. Dia wajib. Kenapa?
Kerana inilah merupakan satu cara kita nak bersihkan hati kita daripada segala aghiya dan aqda. Benda-benda boleh mengganggu, kita nak buai belakang biar hati kita bersih. Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Maknanya mukallaf lah. Dia sampai umur, balik lah. Maknanya dia berakal, dia tidak gila. Dia maknanya dikira sebagai hukumnya fardu ain, wajib belajar. Dan ada pun tempat ambilannya maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sandaran kepada ilmu tasawuf ialah daripada nas-nas dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Juga dihuraikan oleh para ulama melalui ijma' ulama dan qiyas ulama dalam kitab ini. Ulama akan sebut lagu tu, cara buat hati lagu mana. Semua akan disebut dan juga berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada pun namanya, nama apa? Nama bagi ilmu ini ilmu tasawuf. Maknanya itulah yang dikatakan sebagai pendahuluan ataupun pengenalan kepada kita nak kenal ilmu yang kita nak belajar. Kita faham dah ilmu tasawuf tu biasa duk dengar dah, tapi hakikat yang sebenar, konsep asalnya ialah ataupun konsep asasnya ialah bagaimana kita nak cuci hati kita. Tujuan apa? Supaya kita nak biar Allah Ta'ala sahaja yang layak berada di hati kita. Syahid kita ataupun tujuan kita ialah nak kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tak usah buat benda-benda, tak usah buat segala perbuatan kerana makhluk, tak usah. Buat semuanya itulah kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berasa sangat itulah kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.